Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya pada malam ni kita sambung dalam bab masbuk muwafiq. Tapi malam ni kita tangguh dulu. Saya nak bawa satu perkara mengenai dengan hukum telekung wanita yang semayang. Perkara yang pertama yang perlu tuan-tuan tahu dalam bab sembahyang ini, lelaki mahupun perempuan, perkara yang wajib untuk syarat sah sembahyang adalah menutup aurat dengan sempurna. Wajib. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyatakan bahawa pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i mengenai aurat yang wajib ditutup dalam solat adalah, iaitu yajibu satru alahu ayyus satir awil musalli bidalil qawli auratihi al-ati wa jawanibihi la asfalihi li'usrihi. Yang wajib bagi orang yang semayang, tak kira lelaki ataupun perempuan, yang wajib tutup adalah bahagian atas dan juga jawanib, bahagian tepi kiri dan juga kanan. Tidak termasuk bahagian bawah, kerana bahagian bawah ni susah untuk kita jaga dia. Sukar untuk kita jaga batasan auratnya bahagian bawah. Imam Ibn Hajar juga menjelaskan kesukaran yang dimaksudkan adalah yang difahami daripada maksud Ibn Hajar di sini, kalaulah seseorang itu kita panggil lengan dia tu luas, dia semayang lengan dia luas, tidak terutama bagi kaum perempuan lah, sehingga dapat dilihat aurat dalam dia, aurat dalam baju dia, maka hukumnya tak sah. Hukumnya adalah tidak sah kerana terbuka aurat, dilihat daripada tepi. Maksudnya bila kita sembahyang, tidak kira lelaki atau perempuan, kalau lelaki pun sama, collar kena tutup lah. Collar ni kena tutup. Kalau yang pakai baju Melayu Johor tu yang tidak ada collar, maka pastikan ketika rukuk dan sujud dia tidak terbuka. Tak terbuka maksudnya kalau dilihat, bukan ada orang lihat ataupun tidak, sekiranya dilihat daripada atas, walaupun tak ada orang lihat, tapi sekiranya dilihat daripada atas, maka nampak pusat, maka hukumnya tak sah bagi orang laki-laki. Sama juga orang laki-laki, kalau dia besar di bahagian lengan ni, kalau dia angkat takbir ke apa, nampak aurat sampai ke pusat. Melainkan kalau dia pakai seluar ataupun kain pelekat, dia angkat atas daripada pusat. Kalau bawah daripada pusat, sekiranya daripada bahagian tepi ataupun bahagian atas orang nampak aurat dalam, maka hukumnya tak sah. Melainkan daripada bahagian bawah, sebab bahagian bawah ni susah untuk kita jaga dia. Bahagian bawah ni contohnya seperti mana seseorang sujud. Bila dia sujud, orang yang duduk belakang, dia sujud saf pertama, orang belakang nampak lutut dia. Nampak bila dia sujud, dia buka kaki dia, maka nampak lutut dia tu, nampak tepi lutut. Itu tidak jadi masalah, sebab dia daripada bawah, bukan daripada atas, bukan daripada tepi. Sama juga orang yang semayang di atas, tingkat atas, orang yang berada di bawah, dia pakai kain, jadi orang nampak daripada bawah, tidak nampak aurat, tidak membatalkan semayang dia, sebab daripada bawah. Daripada kenyataan fuqaha, ulama-ulama fiqh, tidak wajib menutupi bahagian bawah ini, dapat diambil kesimpulan, iaitu jika lengan bajunya lebar, lalu dia meluruskannya hingga kelihatan auratnya, dia lurus macam ni, nampak aurat. Kalau dia angkat takbir ke, dia besar, nampak aurat dia. Bagi orang lelaki pusat sampai lutut lah.
bagi perempuan nampak aurat dalam. Kalau dia pakai baju singkat dalam, nampak bahagian dalam, maka hukumnya tidak sah. Maka ia tidak sah kerana tiada kesukaran untuk menutupi aurat dari hujung lengan tersebut dengan cara diikat atau seumpamanya. Dia kena pastikan tutup lah. Kalau dia besar sangat, kalau dia nampak aurat, kita ketatkan, ketatkan bahagian hujung ni. Selalunya kalau guru-guru perempuan, kalau dia mengajar, dia nak tulis kat papan hitam kan susah. Nak tulis kat papan hitam, dia akan ternampak aurat dia ni. Guru, bila guru perempuan mengajar, dia nak tulis kat papan hitam kan ternampak aurat. Melainkan dia kena pakai sarung tangan yang tutup bahagian ni, inner. Ataupun kalau tidak ada inner pun, dia kena pegang lah, tulis. Dia kena pegang, tulis, supaya tak terbuka aurat. Dalam semayang aurat samalah. Aurat di luar semayang sama aurat dalam semayang. Cuma perbezaan dalam mazhab Hanafi je. Dalam mazhab Hanafi, tapak kaki tu bukan dikira aurat dalam semayang. Luar semayang semua sama. Luar semayang semua sama. Semua mazhab wajib perempuan menutup aurat, menutup kaki dia. Tapi untuk mazhab Hanafi, dalam semayang saja kaki tidak wajib tutup. Okey. Di samping itu, masalah ini termasuk dalam kategori aurat yang boleh dilihat dari tepi. Bila mana dia pakai pakaian longgar, lelaki ataupun perempuan, yang boleh terbuka luas, tak kira pada lengan atau pada collar, nampak bahagian dalam, maka boleh membatalkan solat dia. Oleh itu, aurat yang wajib ditutup adalah aurat yang boleh kelihatan daripada atas, tepi dan keliling tubuh. Manakala aurat yang tidak diwajibkan untuk ditutup adalah aurat yang boleh kelihatan daripada bawah kaki. Ini saya ambil daripada laman web Pejabat Mufti Negeri Selangor lah. Sebab baru-baru ni kalau tuan-tuan lihat dalam Facebook, dalam ni medsos kita, sebahagian kita tak boleh nak faham apa yang dimaksudkan oleh Pejabat Mufti Negeri Selangor ni. Maksud sebenar arah bawah daripada sesuatu pakaian, Habib Abdurrahman bin Omar Al-Mashhur menyatakan, yang dimaksudkan bi asfali fi haqqil mar'ah, yang dimaksudkan bahagian bawah pada perempuan itu adalah bawah dua tapak kaki dia, bawah tapak kaki dia, dan juga di tepi lah, di tepi kiri dan kanan. Pernyataan di atas menetapkan bahawa yang dimaksudkan dengan bawah adalah bawah kaki dan bukan mana-mana sahaja bahagian yang dianggap sebagai bawah. Kalau dia pakai baju 2 lapis ke 3 lapis ke, ada bahagian bawah juga baju. Kalau dia pakai telekung tu bawah, telekung tu dipanggil bawah juga. Yang bahagian terakhir daripada telekung itu juga dipanggil bawah, tapi tidak diambil kira bawah tu. Bawah kaki itu yang dimaksudkan. Lau ru'iya sadrul mar'ah, kalau dilihat daripada dada perempuan, min tahtil khimar, dapat dilihat dada perempuan daripada bawah khimar, bawah telekung dia, litujafihi 'anil qamis, kerana dia renggang ketika mana dia rukuk, telekung dia labuh mungkin besar sangat, bila dia rukuk nampak bahagian dada ketika rukuk, maka tak sah. Ataupun ketika dia punya lengan ni luas, ketika angkat takbir nampak bahagian dada ke, bahagian tangan ke, tak sah juga, batal. Walaupun daripada bahagian bawah telekung, kerana maksud yang dikatakan bawah ni adalah bawah pakaian. Bawah pakaian, sebab pada zaman dahulu ada di kalangan perempuan ini, mereka memakai pakaian pakai satu lapis je. Maksud satu lapis pakai pada kepala terus sampai ke kaki. Itulah kain, itulah baju, itulah tudung, sekali semua. Sebab tu dipanggil bawah, sebab memang baju dia sesatu daripada atas sampai ke bawah. Cuma bila zaman sekarang dia ada dua. Sama ada zaman sekarang ini dia lebih banyak dua lah, kain lain, baju lain, telekung lain. Ataupun kain dan telekung semayang. Baju kita pakai baju biasa je. Okey. Yang dimaksudkan bawah di sini tanpa ragu-ragu dan tanpa syak lagi adalah bawah kaki kita tu.
Bawah sesuatu pakaian yang dimaksudkan adalah bawah dari keseluruhan pakaian yang dipakai. Keseluruhan pakaian, kalau ada baju, telekung, kain, ambil yang kain yang paling bawah. Bagi pemakaian telekung, bawah yang dimaksudkan adalah bawah dari kain telekung dan bukan kain telekung yang dipakai. Bawah yang dimaksudkan dari kain telekung bukannya kain telekung tu. Bawah pakaian, kalau dia pakai kain jubah tu, bukan telekung tu, bukan bawah telekung. Sekiranya aurat yang dilihat dari arah bawah kain telekung masih kelihatan semasa solat, maka ia diberi kemaafan dan tidak membatalkan solat. Manakala aurat yang dilihat dari arah bawah tudung telekung, tengah rukuk angin tolak kuat, terbang, kita punya perempuan punya telekung tu akan terbuka luas kalau dilihat, walaupun tak ada orang lihat. Seandainya dilihat, boleh dinampak, boleh nampak aurat daripada bawah, itu juga tak sah. Oleh itu, pemakaian baju berlengan pendek atau pakaian lain yang tidak menutup aurat di dalam tudung, dalam telekung adalah tidak memadai, kerana rekaan tudung telekung yang terbuka luas pada bahagian bawahnya menampakkan aurat. Jika dilihat dari arah bawah tudung, walaupun tak ada orang lihat, tapi sekiranya dilihat, boleh batal sembahyang. Itu maksud dia. Jadi macam mana untuk langkah berhati-hati? Maka pakailah pakaian baju yang menutup aurat. Kemudian nak pakai telekung, pakai. Sebenarnya tak perlu pakai telekung pun boleh. Pakai pakaian yang menutup aurat sembahyang. Cuma bila kita nak pakai telekung, pastikan dalam tu adalah menutup aurat dengan sempurna. Pakaian dekat dalam tu, makna baju, bila kita rukuk, bila telekung besar, dia akan nampak bahagian dalam. Terutama bila kita nak turun rukuk, nak bangun daripada rukuk ke, dia akan ternampak aurat. Orang lelaki pun sebenarnya sama. Orang lelaki kalau perut dia besar, sudah pasti dia akan pakai kain pelekat bawah di pusat. Kemudian bila mana baju dia tak botang habis, dan dia tak pakai singlet pun. Kalau pakai singlet, mungkinlah akan tertutup bahagian dada perut ni. Kalau tak pakai singlet, hanya pakai baju Melayu je, dan dia tak botang habis, bila dia rukuk akan nampak bahagian pusat dia. Melainkan dia kena angkat pusat seluar sampai ke atas pusat. Baju Melayu Johor pun sama. Baju Melayu Johor ni, kalau tuan-tuan lihat, dia tak ada collar, tetapi dia ada butang satu je. Kemudian di tengah-tengah tu dia ada lubang. Lubang tu pun bila kita rukuk, kalau kita tak pakai singlet, boleh nampak dalam. Kalau dilihat daripada atas, nampak lah pusat kita. Maka wajib tutup. Maksudnya kita pakailah singlet, ataupun kita tarik kain pelekat tu atas pada pusat, supaya tak dapat dilihat aurat. Kita tengok tujuan asal penggunaan telekung untuk sembahyang bagi orang perempuan. Perlu difahami bahawa tujuan asal pemakaian telekung adalah untuk membantu tutup aurat dengan lebih sempurna. Bukanlah maknanya dalam tak payah tutup aurat. Kalau semua dah tutup aurat dengan sempurna, tak payah pakai telekung pun tak apa. Cuma dia lebih untuk membantu. Ini bermakna pemakaian telekung menyempurnakan lagi pakaian yang menutup aurat yang dipakai dalam telekung, dan bukan sekadar menutup aurat yang belum sempurna ditutup di dalam telekung. Bukan aurat tak sempurna, tak tutup sempurna lagi, kita pakai telekung untuk menutup aurat. Boleh, tak jadi masalah, tapi pastikan tak ada lubang yang terbuka besar. Bila mana ada angin tolak ke, ada, selalunya bila pakai telekung sembahyang dia akan besar. Mana ada telekung kecil? Adalah, tapi selalu orang tua dia akan pakai besar, yang besar. Keadaan terbaik bagi mendapatkan solat yang sah dari aspek penutupan aurat setelah memahami hukum yang telah dibahaskan oleh para ulama di atas adalah memakai pakaian yang menutup aurat di dalam telekung. Sebelum kita pakai telekung bagi orang perempuan, pakai pakaian tutup aurat dulu. Ataupun boleh juga memakai telekung yang bercantum tudung dengan kain. Maksud tudung dengan kain ni dia pakai satu, daripada atas sampai bawah, macam saya bagi tahu tadi.
Perkara ini merupakan hasil ijtihad para ulama yang berusaha memberikan kefahaman secara mudah kepada masyarakat umum. Perlu diamati juga, perkara ini tidak menjadi permasalahan pada zaman dulu, sebab adat dan kebiasaan masyarakat wanita Melayu dahulu mengenakan pakaian yang berlengan panjang sekalipun berada dalam rumah dan ketika solat. Cuma bila zaman dah berubah, macam-macam fashion ada. Bila macam-macam fashion, ada fashion yang kita tak sedar, kadang-kadang boleh terbuka aurat. Perkara ini juga menjadi perkara yang jarang dibahaskan oleh para ulama di negara lain, terutamanya di negara semenanjung Tanah Arab, kerana adat kebiasaan pakaian solat bagi orang perempuan di sana. Mereka berpakai pakaian jubah yang menutup seluruh badan sekaligus dan tidak terpisah. Ada yang pakai tudung terus sekali dengan jubah, package sekali, semua sekali. Ada yang pakai tudung je tapi pakai jubah, abaya. Abaya pun ada abaya yang besar. Selalunya abaya yang besar mereka akan pakai lagi satu. Mereka pakai juga satu lagi baju dekat dalam. Okey. Para fuqaha telah memperhalusi perbahasan ini dengan lebih mendalam. Aurat yang boleh kelihatan dari bawah hanya dimaafkan jika pakaian labuh sampai ke kaki. Bawah tu bukan bawah baju. Bawah tersebut adalah sampai ke kaki. Bukan bawah telekung, bukan bawah baju, bukan bawah singlet. Bawah sampai ke kaki. Keadaan ini juga merupakan satu usaha yang semaksimal mungkin untuk menutup aurat dengan sempurna, berbanding keadaan berpakaian tidak menutup aurat di dalam telekung. Aurat yang kelihatan dari bawah tudung telekung ni, semasa berpakaian tidak menutup aurat, di dalamnya tidak termasuk perkara yang dimaafkan, kerana pemakaian baju yang menutup aurat tidak dianggap sebagai suatu perkara yang menyukarkan. Bila seseorang sembahyang dia pakai telekung sempurna dah, tapi bila mana lengan baju ataupun telekung yang besar, dalam pakaian tak menutup aurat, bila mana dia rukuk, mungkin adalah lubang-lubang ataupun angin tolak yang besar yang boleh nampak bahagian dalam tak tutup dengan sempurna, nampak dada ke, nampak lengan ke, maka hukumnya tidak sah. Ataupun dia pakai baju tutup aurat dengan sempurna dalam, cuma baju yang nipis yang menampakkan warna kulit, itu pun tak sah. Sebab syarat dalam sembahyang ni, yang pertama suci lah, suci pakaian kita, badan kita, tempat sembahyang kita, itu kena suci. Yang kedua, suci daripada najis. Yang keduanya, tak nampak warna kulit. Tak nampak warna kulit. Apa maksud warna kulit? Maksudnya pakaian tu tidak nipis. Kalau pakaian tu nipis, nampak warna kulit. Maksud warna kulit ni dalam situasi yang biasa, bukan duduk bawah lampu. Kalau bawah lampu, kalau pakai kain pelekat putih, dia nampaklah dalam. Kalau dia semayang secara kebetulan bawah lampu, nampak warna kulit dalam tu. Bukan maksudnya tu. Maksudnya bukan di bawah lampu. Dalam keadaan biasa memang nipis orang nampak. Itu tak sah. Yang nampak kulit dalam bukan disuluh dengan lampu, tapi dalam keadaan biasa. Dan pakaian ketat tidak menjadi masalah. Pakaian ketat, perempuan yang semayang memakai pakaian ketat pun sah semayang dia. Tapi pakaian ketat yang mana tak nampakkan warna kulit lah. Ketat yang tak menampakkan warna kulit. Lelaki pun sah pakai pakaian ketat. Tidak jadi masalah. Cuma perempuan ni dia makruh semayang memakai pakaian ketat. Kalau lelaki ni ulama kata khilaful aula, rendah sikit daripada makruh. Tapi kalau ada lelaki lain, lelaki yang bukan mahram, berada sekali, perempuan semayang memakai pakaian ketat, hukumnya adalah diharamkan, sebab dia menimbulkan fitnah. Kalau semua perempuan dia pakai pakaian ketat, hukumnya makruh, tidak jadi masalah lah, semayang tetap sah. Bagaimana hukum dan status solat wanita, solat terdahulu bagi wanita yang berpakaian tidak menutup aurat di dalam tudung telekung dia? Mana sekarang dia baru tahu. Mana bila kita pakai telekung yang besar solat, pastikan menutup aurat dengan sempurna bahagian dalam. Dia baru tahu. Sebelum ni dah berpuluh-puluh tahun dia semayang, dia tak tahu pun dia pakai singlet di dalam, perempuan. Ataupun dia pakai t-shirt dia. Kemudian
dia pakai telekung semayang, dia pun tak tahu bagaimana hukum solat yang telah terdahulu, perlu diqada balik ataupun tidak. Hukum asal solat bagi wanita yang berpakaian tidak menutup aurat di dalam tudung telekung, dalam telekung semayang ni, adalah tidak sah berdasarkan hujah yang kita sebutkan tadilah. Namun solat-solat terdahulu bagi wanita yang mengenakan pakaian tidak menutup aurat di dalam tudung telekung semayang itu, sebelum mengetahui hukum ini adalah sah dan tidak perlu diqada semayang tersebut. Mana semayang yang terdahulu dianggap sah lah. Sebab apa dianggap sah? Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu. Kalau nak qada balik, dia jenuh nak qada. Berapa banyak, berapa ratus semayang dia nak qada. Tindakan mewajibkan seseorang untuk mengqada semula semua solatnya dilihat bertentangan dengan keluasan syariat Islam dalam fiqh dakwah. Kalau sebut kepada terutama orang baru masuk Islam, orang yang baru nak dekat dengan agama, bagi tahu dia sebelum ni belajar sikit-sikit dah. Sekarang baru nak belajar betul-betul tentang agama Islam. Kita bagi tahu dia semayang tak sah. Sebelum ni kena qada balik. 10 tahun dulu kena qada. Terus down dia. Dia baru semangat nak belajar, terus lemah semangat dia. Demikian juga perkara ini termasuk dalam keadaan yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, mengatakan li'anna dzalika yakhfa 'alal awam, kerana perkara ini tersembunyilah di kalangan masyarakat, di kalangan orang biasa. Mereka tak tahu tak tahu masalah ni. Ramai je kalau kita tengok orang yang semayang, dia tak botang habis pun baju dia. Dia tak botang habis pun. Kemudian kadang-kadang sampai 2 buka botang. Pakai kain bawah dari pusat, kadang-kadang seluar bawah dari pusat, kemudian dia rukuk, dia sujud, nampak aurat. Tapi apa yang kita boleh buat? Cuma kita dapat bagi tahu jelah. Sebab dia tak pakai singlet, nampak, melainkan dia angkat seluar kain atas dari pusat. Itu baru sah. Kalau jubah ataupun baju Melayu yang tidak ada collar pun, pastikan ketika rukuk tu dia tidak terlonggar pada tengkok. Bila longgar pada tengkok ada lubang. Bila jubah dengan baju Melayu yang tidak ada collar, bila kita rukuk dia ada lubang. Kalau ada lubang lah, melainkan dia rapat dengan tengkok. Rapat dengan tengkok memang kita tak boleh nampak dalam. Tapi kalau kita rukuk, kemudian ada lubang luas yang boleh nampak aurat kita sampai ke pusat, maka itu hukumnya tak sah. Lebih-lebih lagi lah orang yang sembahyang ni, terutama orang lelaki pakai t-shirt singkat, sembahyang nampak lurah punggung belakang, itu memang confirm lah, confirm tidak sah. Sebab terbuka aurat. Aurat ni pusat tu bukan pusat depan je, sampai keliling belakang. Itu kita perlu tutup daripada depan sampai belakang sama. Jadi kalau depan dia tutup, belakangnya, depan tutup elok, belakang londeh, nampak bahagian belakang, maka hukum tak sah. Ibnu Battal menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan mereka kerana kebiasaan mereka mengikut adat, dan Dia menghukum mereka atas apa yang mereka sengajakan daripada hal tersebut. Orang awam memang tak tahu benda ni, melainkan dia belajar betul-betul baru dia tahu. Falam yujib 'alal mukhti fi at-taqdim wa at-ta'khir fidyah li ghalabatil jahalah. Allah Taala tidak mewajibkan fidyah ataupun denda kepada orang yang tersilap dalam mendahulukan atau mengakhirkan hal yang sama berlaku ini dalam perkara berkaitan ibadat haji kerana kejahilan yang menguasai mereka. Orang yang tak tahu sepatutnya kena bayar fidyah. Dia tak tahu kita nak buat macam mana. Dia tak tahu. Tapi kalau dia dah tahu, maka wajib bayarlah. Tapi kalau dah berkali-kali dia tak tahu, dia pun tak tahu dah berapa kali sebelum ni, maka itu perkara yang dimaafkan. Sebab terlampau banyak sangat perkara yang dia perlu bayar fidyah. Kalau dia boleh hitung, memang kena bayar, dia anggap sebagai hutang. Kalau dia pun tak tahu berapa banyak, maka tak wajib untuk dia bayar, sebab dia pun tak tahu berapa banyak dia perlu bayar fidyah. Disebabkan kejahilan seseorang tentang perkara ini, amalan memakai pakaian yang tidak menutup aurat di dalam tudung telekung semayang ni, terutama baju yang menampakkan lengan dan leher, telah menjadi uruf yang ghalib, iaitu kebiasaan bagi
bagi kebanyakan wanita di negara ini. Hal ini termasuk dalam kategori di mana kesalahan seseorang itu dimaafkan, dan perkara ini berlaku hanya dalam permasalahan tertentu sahaja. Bukan mana semua benda akan diberi kemaafan bila kita tak tahu. Tapi kita kena belajarlah, kita kena belajar, kita kena bertanya. Bukan semua benda yang kita tak tahu tak apa. Oleh itu, solat yang dilaksanakan dalam keadaan tidak mengetahui hukum ini tidak perlu diqadha. Namun apabila sudah mengetahui akan hukum ini, maka adalah menjadi satu kewajipan untuk melakukan perubahan, menjadi perkara yang biasa, yang tidak betul, menjadi yang lebih betul. Kita simpulkan, pakaian dalam telekung, dalam telekung, dia pakai pakaian dalam telekung tu, dalam telekung sembahyang dia pakai pakaian, tapi pakaian tak tutup aurat. Hukum dia apa? Hukum tak sah. Sebab apa tak sah? Apa sebab dia? Aurat boleh kelihatan daripada arah bawah dia, atau masuk bawah telekung, bukan bawah kain, bawah telekung, ataupun daripada tepi telekung. Memakai pakaian yang tidak menutup aurat di dalam telekung tidak dikira sebagai usaha menutup aurat dengan sempurna, kerana inisiatif memakai pakaian yang menutup aurat tidak dianggap sukar pada zaman ini. Sebab pakaian menutup aurat bukan benda yang susah. Kita tutup aurat seperti biasa untuk orang perempuan. Orang lelaki lagi senang. Solat yang dilakukan sebelum ini, sebelum mengetahui hukum ini, tak perlu diulangi balik. Sebab perkara ini dimaafkan lantaran kejahilan. Bagi masyarakat awam, mereka tak tahu. Okey. Kalau dia pakai telekung semayang, dalam tu pakai juga baju tapi menutup aurat dengan sempurna, maka hukumnya sahlah. Sebab apa sah? Kalau nampak pun aurat daripada bawah tidak jadi masalah, sebab dia tutup dengan sempurna. Okey. Apa yang kita boleh faham dalam perbincangan ini, iaitu golongan masyarakat biasa yang kurang pengetahuan tentang fiqh yang terperinci. Sebab ialah kadang-kadang semua orang belajar semenjak sekolah rendah lagi, belajar cara semayang semua. Bila hukumnya agak terperinci seperti ini, mereka tak tahu, dan jarang juga diberi penekanan dalam di universiti pun. Kadang-kadang bila ambil khusus dalam sesuatu bidang mungkin ada disebut, tapi taklah semua yang belajar bidang syariah semua akan dibincang tentang perkara ni. Kemudian setengah ilmuwan yang tersalah faham terhadap teks-teks turas. Sebab dalam kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, setiap perkataan tu kadang-kadang ada makna yang tersendiri. Perkara yang ketiga, golongan yang menolak jawapan tersebut kerana mereka mendakwa pandangan ini tidak berdasarkan dalil yang sahih. Ada orang yang tahu tapi mereka tak memegang pandangan ini kerana mereka menyatakan pandangan ini tidak berdasarkan dalil ataupun hujah yang sahih. Okey. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, semua diceritakan perkara yang sama. Cuma bila disebutkan sedikit kekeliruan, terutama dalam kalam Imam Nawawi, perkataan Imam Nawawi yang mana dia sebutkan dalam kitab Majmu', dalam kitab Majmu', wala yushtaratu min asfali zaili wal izar, tidak disyaratkan bawah kain, tidak disyaratkan bawah kain. Jika diamati dengan betul tanpa tergesa-gesa dalam memahami teks ini, tidak ada pertentangan kenyataan antara Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan juga para fuqaha mutaakhirin, ulama-ulama terkemudian dalam mazhab Syafi'i. Bahkan sebenarnya ulama mutaakhirin sebenarnya berperanan menjelaskan, memperincikan perkataan imam sebelum daripada mereka. Seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i zaman tahun 600 Hijrah sudah sedia maklum bahawa kaedah yang disepakati oleh mana-mana mazhab, bahawa ulama mazhab lebih memahami kalam dan istilah imam-imam mereka. Jadi siapa yang lebih memahami maksud teks Imam Nawawi, sudah tentulah ulama mazhab Syafi'i yang datang kemudian selepas daripada itu. Para ulama Syafi'i selepas Imam Nawawi yang memahami maksud sebenar,
dan juga para ulama mutaqaddimin, yang ulama yang awal. Para ulama mengambil ilmu mazhab secara bersanad daripada guru ke guru, bersambung sampailah ke imam mereka, imam mazhab mereka lah. Maka tidak syak lagi bahawa ulama Syafi'i yang lebih faham tentang mazhab mereka, yang dimaksudkan min asfali zail wal izar, tidak disyaratkan bawah kain itu terbahagi kepada dua sebenarnya. Untuk orang lelaki, jika terlihat aurat di bawah, di bahagian bawah, yang tidak membatalkan solat adalah kain atau seluar yang tutup dari paras lutut ke bawah, bukan makna baju. Kalau baju dapat dilihat daripada bawah, hukumnya tak sah juga. Dia pakai t-shirt dia besar, dia semayang Allahu Akbar, t-shirt besar, kemudian sami Allahu liman hamidah, kipas tolak, jadi ada baju dia terbang ke bahagian depan besar. Bila dilihat daripada bawah, nampak pusat dia, hukumnya tak sah. Tak sah. Kata dimaafkan daripada bahagian bawah, bukan bahagian bawah baju, bahagian bawah seluar ataupun kain. Maknanya bila kita rukuk, bila kita sujud, bila kita sujud, orang pakai kain ke pakai seluar atau pakai seluar besar, nampak sampai ke lutut dia. Kita duduk belakang, nampak lutut dia semayang, tak apa, tidak jadi masalah, sebab nampak pada bawah. Tapi kalau baju t-shirt yang dipakai besar, angin tolak, kembung, angin tolak, dia nampak bahagian bawah. Walaupun tak ada orang yang lihat, tapi kita nak bagi tahu boleh dilihat daripada bahagian bawah, maka hukum tak sah. Walaupun diri sendiri nampak, Ustaz, kita ternampak baju kita punya baju kita ternampak tubuh kita kan, sendiri nampak, tak sah juga, Ustaz. Kalau sendiri nampak lagilah tak sah, sebab kita boleh nampak. Kita semayang, kita tak pakai butang, kita boleh nampak pusat kita, itu memang tak sah. Kita hukum kita nampak diri sendirilah, tak sah. Kalau tak ada orang lihat pun tak sah juga. Tak ada orang lihat pun tak sah, sebab dia boleh dilihat, boleh nampak daripada atas, daripada tepi, boleh dilihat daripada atas, daripada tepi. Macam baju haji Kasim lah, baju haji Kasim, tapi dia pakai dalam singlet. Tapi kalau singlet besar, sama juga. Singlet besar, bukan singlet yang rapat, yang boleh rapat ke bahagian dada lah. Kalau singlet besar, dia akan ikut juga baju tu. Bila kita rukuk, dah collar turun bawah, baju pun turun bawah, jadi nampak bahagian dalam. Nampak tu bukan orang lain nampak tau, makna boleh nampak, itu maksud dia, boleh nampak. Kalau orang memang tak ada orang yang lihat daripada atas, kita semayang siapa nak lihat daripada atas, memang tak ada orang nak lihat. Tapi nak bagi tahu boleh nampak, maka batal, walaupun tak ada orang yang melihat. Isteri kita pakai, boleh semayang sah, boleh sah. Cuma pastikanlah bila mana dia nak rukuk ataupun sujud tu, mana kalau tidak ada lubang yang besar lah bahagian bawah. Sebab kalau dia pakai baju, selalu yang perempuan kalau pakai baju, dia akan longgar, melainkan dia pakai butang semualah. Kalau tak, dia akan longgar. Bila longgar, kalau baju dia longgar, telekung dia pun besar, bila dia rukuk, angin kipas tolak sikit, dia akan kembang. Bila kembang, boleh nampak daripada bawah, maka hukumnya tak sah semayang tu, sebab boleh nampak aurat daripada bawah. Tapi kalau dia dah pakai, memang dah sempurna, tutup aurat dalam dah sempurna, kalau angin tolak pun tak apa. Tapi bukan setakat baju sempurna, maknanya sekali lah, tengkok semua sekali tutup lah. Tengkok semua sekali tutup. Sebab bila angin tolak, kadang-kadang dia boleh nampak sampai ke tengkok semua sekali. Jadi dia tutup aurat dengan sempurna.
yang terbaik lah dia pakai tudung, pakai baju macam biasa. Sebenarnya kita tak perlu pakai telekong pun tak apa. Pakai seperti mana kita nak keluar, kita pakai menutup aurat dengan sempurna. Masuk waktu semayang, kalau dia dah ada wuduk, terus semayang lah. Terus semayang je. Bagi orang perempuan. Sebab orang perempuan ni leceh sikit sebab dia nak buka tudung untuk ambil air semayang. Kemudian nak buka stokin, make up dia nak kena guna white. Itu yang susah tu. Tapi sebenarnya kalau dia dah ada wuduk, terus semayang lah pakai tu. Tak perlu telekong, tidak perlu kain apa lah. Tak perlu kain semayang, terus semayang je. Dia bahagian pergelangan tangan. Tutup pergelangan tangan lah. Sini pergelangan. Pergelangan tangan tutup. Depan ni tak apa. Depan dengan belakang tak apa. Kaki tutup. Wajib. Sama ada dia tak pakai stokin pun tak apa, tapi pakaian dia mesti labuh, tutup habis. Tutup habis. Pakai stokin boleh, tapi stokin tak nampakkan kulit. Sebab zaman sekarang pakai stokin juga tapi nipis. Nipis nampak kulit. Yang ada stokin yang tak boleh nampak kulit. Walaupun stokin ketat, dia boleh ikut jari kita, tak apa. Stokin tu dia boleh ikut jari kita, tak apa. Tapi jangan nampak kulit. Tak pakai stokin pun tak apa. Kita pakai kain, perempuan dia pakai kain yang dapat tutup kaki. Tapi tutup kaki tu maksudnya janganlah ketika sujud terbuka tapak kaki. Mesti tertutup tapak kaki. Ketika sujud tutup tapak kaki dia. Maknanya memang pakaian tu labuh betul. Kalau tak dia pakai stokin lah semayang. Kalau terbuka, kalau nampak kaki, kalau terbuka cepat-cepat tutup. Kalau terbuka cepat-cepat tutup tak apa. Tapi kalau dibiarkan, maka bukannya batal semayang. Sebab terbuka aurat dengan sebab terbuka aurat batal semayang. Jadi kalau terbuka cepat-cepat tutup. Sama juga tengah semayang. Tengah-tengah semayang, angin kuat sangat, kita pakai kain pelekat longgar, angin siapa buka kipas kuat sangat, londeh kain, cepat-cepat diangkat. Cepat-cepat diangkat. Ikat balik kain. Tak apa boleh. Semayang ni masih sah walaupun terbuka aurat. Dia cepat-cepat pakai balik lah. Sebab bukan secara sengaja. Dengan syarat kena cepat-cepat. Terus tutup. Perempuan muka dengan pergelangan tangan je lah. Itu saja. Dalam mazhab Hanafi boleh. Sebab tu kita pergi Mekah kadang-kadang, perempuan dia semayang kadang dia tak pakai stokin, dia buka. Hanafi boleh, tapi masalahnya perempuan dia bukan ketika semayang aja, ketika tak semayang pun dia tak nak pakai stokin. Dalam mazhab Hanafi yang dibenarkan dalam semayang sahaja. Luar pada semayang tetap tutup aurat macam biasa, pakai stokin. Tutup. Tapi dia nampak dalam semayang pun dia buka, luar semayang pun dia buka. Kalau kita tutup habis dalam semayang. Dalam mazhab Syafi'i kita batasan aurat yang di luar semayang, itulah yang aurat di dalam semayang sama. Aurat luar semayang, dalam semayang sama. Mesti kena tutup. Cuma dalam mazhab Hanafi dia lain. Mazhab Hanafi kalau kaki buka tak apa. Tapi di luar daripada sembahyang, semua mazhab kena tutup. Luar daripada sembahyang, kaki memang kena tutup. Tapi kalau solat, dia muka mesti buka. Solat muka yang tutup ni tak boleh. Perempuan boleh. Boleh. Cuma kalau lelaki dia jadi makruh lah. Kalau perempuan yang terbaik, kalau tidak ada lelaki-lelaki lain, dia boleh buka. Sebab yang sempurnanya, ketika mana dia nak sujud, hidung kena sentuh. Itu yang sujud yang sempurna lah. Sunat. Tapi dahi dia mesti kena buka lah.
dahi kena buka. Tapi dahi buka bukan kena buka semua. Mana dia kena sikit pun tak apa. Kalau kita pakai kopiah macam ni, tutup. Tapi ada sikit, okeylah. Ada sikit pun cukup. Sebab syarat dia bukan semua dahi kena tempat sujud. Walaupun satu bahagian pun cukup. Satu bahagian depannya sikit pun dah cukup dah. Melainkan dia tutup rapat sampai ke ni, kening dia. Itu memang tak, dia bukan sujud atas dahi lah. Atas kopiah dia. Apa dia? Design. Dia tak ada ruang kalau dia tak pakai under garment pun Boleh. Boleh. Betul. Apa dia kata ni? Masalah contoh tadi kan hukum apa, wanita mengenakan pakaian yang ketat kan makruh ketika solat, tapi masih sah. Jadi contohnya kalau satu orang perempuan, ini kan adat pakaian perempuan zaman sekarang yang muda-muda terutamanya, mereka suka pakai jeans, pakai jeans. Lepas tu dia akan pakai blouse, baju blouse yang apa, cuff kat depan. And then dia akan pakai tudung. So pakaian begitu, tapi dia tutup aurat lah, tutup aurat. Jadi bila dia pergi solat, contoh dia solat di office dia, di ruang yang tertutup, ataupun dia solat dekat ruang perempuan surau atau masjid. So bila dia solat, adakah solat itu, adakah dia cara dia berpakaian itu sudah memadai untuk solat dia sah secara? Kalau dia pakai jeans, tutup, pakai apa, stokin, dia pakai stokin, semua yang tu dikira sah lah. Sah. Okey je, sah. Yang penting jangan terlampau besar sangat. Kalau angin tolak, kita boleh nampak bahagian, sama ada daripada tepi atas. Mana dia pakai dengan sempurna lah. Sempurna. Sini pun dia apa, letak ni butang elok. Okey, semua sah. Jadi maknanya kalau dia dah cukup pakaian dia sebegitu, maknanya kalau dia nak pakai telekung tu, telekung ni hanya menyempurnakan sajalah. Betul. Tak ada tanpa telekung pun solat dia sah. Sampai betul. Bantu untuk menyempurnakan lah. Pakai apa? Pakai telekung ni hanyalah bantu untuk menyempurnakan semayang dia. Yang tadi tu, yang tutup muka bagi perempuan tu, yang tak dibenarkan ketika mana dalam dia di dalam ihram. Niqab tutup. Kalau di dalam ihram, perempuan tidak dibenarkan tutup, melainkan dia kena pakai topi baru boleh, sebab dia kena apa, jarak jauh sikit, jarak jauh daripada muka. Kalau dia pakai topi, kemudian dia tutup muka juga, tapi tutup jauh daripada muka lah, yang tu okey, boleh. Tapi kalau dalam keadaan ihram, dia masih tutup muka juga, dia pakai purdah, maka dia kena bayar dam. Dalam semayang, kalau tanpa apa-apa sebab, hukumnya makruh. Sebab tutup muka, makruh. Sebab apa? Sebab hari ni ramai orang perempuan, bila benda ni tak dibincangkan, ramai orang perempuan dia beranggapan bahawa telekung ni satu kewajipan. Sampai kan saya pernah jumpa satu kumpulan perempuan yang mana mereka ni menangguhkan perihal solat sebabkan dengan alasan tertinggal telekung. Jadi terus tak solat, kat rumah baru qada. Itu bahaya tu. Ya, betul. Dia sebenarnya bila tutup aurat dengan sempurna, ambil apa, wuduk, teruslah semayang. Tak perlu pakai telekung pun tak apa. Ustaz, saya tanya. Ya. Sekarang yang banyak ada dua bawah dan atas. Kemudian perempuan ni pakai baju kelawar. Kau daripada dengan telekung ni kan bagi dua sekarang yang banyak. Ada bagian bawah, ada bagian atas. Yang separuhnya itu baju kelawar. Tapi dia pakai baju kelawar. Baju kelawar tu selalunya, baju kelawar ni selalunya apa? Besar. Longgar. Tapi kan dia terhubung telekung tu sampai ke tengah. Budaya orang Indonesia kan? Budaya orang Indonesia. Yalah, kalau bila pakai telekung yang besar,
bila kita angkat takbir, kalau dilihat daripada bawah, nampak tu. Nampak bahagian lengan sini, tengkok nampak. Tak sah lah. Tak sah. Melainkan dia pakai telekung yang cukup-cukup. Cukup-cukup badan dia. Betul. Okey. Ya. Saya mengaku bahawa saya tapi itu bila saya kata Aisyah, saya kata dengan jamak dan kasar. Maknanya jamak dan kasar, mana saya dulu masa muda tu ada tinggal lah. Tapi itu saya balik kampung saya memang cuba nak kata dia bawa kat sini pun, kat mana. Jadi saya balik ke jamak ke kampung saya pun nak kata. Saya tahu yang saya berkenaan dengan Zuhur dengan Asar tu memang tak solat. Maksudnya dulu lah, masa muda dulu. Jadi saya memang sedang menjamak tu. Saya buat untuk Zuhur dengan Asar tu dekat sana, saya jamak dengan Asar. Jamak. Boleh. Boleh. Tapi kalau dia tertinggal, dia dulu dia tak semayang jamak, sebab dia apa? Safar jauh. Mungkin dia punya perjalanan dia sampai 100 km, dia tak semayang Zuhur, tak semayang Zuhur. Asar pun tak juga. Jadi dia nak apa? Qada semayang tu dia nak buat 2 rakaat je sekarang ni. Boleh, tapi syarat dia kena bermusafir juga. Kalau duduk kat rumah dia kena buat 4. Tapi suka Ustaz, yang Ustaz cakap tadi, kalau misalnya dalam perjalanan dulu, dalam perjalanan yang mana saya boleh kata, saya boleh jamak dan kasar. Sekarang bukan dalam perjalanan, maksudnya saya kat kampung tadi. Tak ada, dia mesti kena buat 4. Melainkan dalam perjalanan tu baru boleh buat. Saya boleh jamak dan kasar apabila yang dulu dalam keadaan jamak dan Bukan. kasar. Qada. Kalau dulu kita dalam perjalanan, kita ada tertinggal semayang maghrib satu, semayang isyak satu. Bila kita nak buat isyak 3, isyak nak buat 2, nak buat 2 rakaat, syarat dia mestilah kita dalam perjalanan juga. Perjalanan yang 81 km lebih. Mana dalam perjalanan tu baru kita boleh buat isyak. Qada 2 rakaat. 3 dengan 2 lah. 3 dengan 2. Tapi kalau nak buat dekat rumah kita kena buat sempurna. Kena buat 4 rakaat. Dalam musafir juga saya. Kalau kita tertinggal ketika kita bermusafir, qada pun kita boleh buat 2 rakaat, tapi dengan syarat kita kena bermusafir juga. Kalau kita duduk rumah kena buat 4. Jamak memang kita tak perlu jamak lah. Qada ni kita boleh semayang je. Kita ni lepas semayang isyak, kita nak buat apa? Qada maghrib, qada isyak, qada zuhur, qada asar, semua boleh je. Jadi maknanya cuma persoalan boleh dipendekkan rakaat ataupun tidak. Boleh jadi 2 rakaat ataupun tidak. Jamak tak apa. Jamak ni kita nak semayang berapa banyak rakaat pun tak apa. Kalau kita tertinggal semayang zuhur, zuhur, kemudian kita nak buat zuhur 2 rakaat, asar pun 2 rakaat, kemudian kita buat maghrib lagi 3 rakaat dalam waktu zuhur, tak apa, tak ada masalah. Qada lah maksudnya, qada boleh. Cuma kita nak pendekkan 2 rakaat juga, kena ketika mana bermusafir juga. Sebab kita tinggal ketika bermusafir, qada 2 rakaat kena bermusafir. Macam kita tinggal lah, kalau kita tinggal sembahyang di sini, kalau kita tak sembahyang sebab kita tertidur daripada zuhur sampai azan asar, tak sembahyang zuhur 4 rakaat, kita wajib qada 4 rakaat juga. Kita wajib qada 4. Walaupun ketika bermusafir pun wajib qada 4, sebab kita tertinggal bukan ketika kita bermusafir, wajib qada 4. Melainkan ketika bermusafir
kita tertinggal, kita boleh qada dua. Okey. Tadi saya beri maksud saya Ustaz, masa saya muda dulu lah, saya dekat Ha. 46. Ha. Jadi saya tertinggal lah, banyaklah orang sampai dulu memang saya cerita lah walaupun air kan. Tapi yang tu yang tu sehingga sembahyang Zuhur Asar tu waktu ketika bermusafir ke tak? Ada memang dekat kampung lah. Tapi saya dah air balik dah, tak wajib saya solat, tapi tak solat. Oh, itu Jadi mana sekarang saya nak membayar lah. oh, itu kita kena sembahyang sempurna lah 4-4. Empat juga. Walaupun saya dengan bandingkan kampung saya dengan Kuala Lumpur ni misalnya, walau dah lebih pada 2 mahalah, mana tak boleh kalah, tak boleh kasar Ustaz. Jadi 4 juga Ustaz. Qasar boleh, tapi dengan syarat kita juga dalam ketika kita dalam perjalanan juga, perjalanan yang lebih 81 km, kita boleh pendekkan sembahyang. Jadi dua disebabkan dulu kita tertinggal sembahyang Zuhur. Tapi kat Kuala Lumpur tak boleh Ustaz. Kalau saya pergi balik ke kampung saya kat Segamat, boleh Ustaz. Macam mana? Sekali lagi. Ustaz kata ni saya kena buatkan sempurna 4-4 lah. Betul. Zuhur dengan Asar. Ha. Walaupun saya yang saya tinggal tu kat Sabak Padang, masa saya muda dulu. Ha. Jadi sekarang sedang tekan KL, dah lebih pada 2 mahalah tu. Oh bukan, dia waktu kita tinggal tu kita dalam perjalanan. Makna dalam perjalanan, contoh daripada Kuala Lumpur pergi ke negeri Kedah, kita tertinggal sembahyang Zuhur dan sembahyang Asar. Jadi minggu depan kita mulakan perjalanan juga daripada Kuala Lumpur ke Kelantan. Jadi kita pun buat qada. Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat. Boleh. Bukan maknanya kita dah tinggal situ lama dah baru kita nak buat dua-dua. Tak, dia mesti kena buat 4. Ha. Jadi maknanya sekarang ni kalau saya nak kata air dulu, sempurna lah. Mesti kena buat 4 lah. 3, 4 ke. Okey, cukup. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, cukup sekadar tu loh. Kita tutup balik dengan tasbih kafar. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal.